Zikir adalah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Ia adalah satu amalan yang disuruh supaya diperbanyakkan tanpa ada halangan dan keterikatan dengan syarat-syarat tertentu untuk diamalkan. Ia adalah rahsia dan penghubung secara langsung antara hamba dengan Tuhannya. Setiap mukmin yang mengingati Allah pasti akan diingati olehnya. Firman Allah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Manakala dalam ayat yang lain, firman Allah yang membawa maksud, maka ingatlah kepadaku, akan aku ingat kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Dari segi istilah, zikir mengingat nama sesuatu dengan hati dan lisan, baik menyebut nama Allah atau sifatnya, atau hukumnya, atau perbuatannya, atau menyebut nama para rasulnya, para nabinya, atau berbuat amal kebajikan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, memberi nasihat dan sebagainya. Penonton yang saya hormati, kini saya berada di Kuala Terengganu bagi menjejaki budaya dan amalan qasidah di sini. Seluruh qasidah kali ini akan membincangkan qasidah itu zikir. Untuk itu saya akan menemui beberapa tokoh yang akan membicarakan persoalan ini. Zikir dari segi pengertiannya adalah ingatan. Ada ulama mengatakan ia bermula daripada sebutan. Daripada sebutan itu membawa kepada ingat. Maka zikir itu adalah memberi kepada makna mengingati Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ila al-akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berdiri, ketika duduk, ketika baring, mereka itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan kejadian langit dan juga bumi. Maka kesimpulannya, zikir dengan arti kata menyebut sehingga ingat di dalam hati dan sentiasa mengingati Allah Ta'ala di mana-mana sahaja ia berada. Zikir ialah mengingati Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat kekurangan. Seterusnya membawa kepada perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya membawa kepada ketaatan dan menghubungkan antara Khalik dan makhluknya. Sebenarnya zikir dengan makna yang sangat luas. Di sini zikir termasuklah makna zikir itu ialah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan nama orang-orang saleh juga adalah zikir. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahawasanya menyebut nama-nama orang soleh itu, maka di situlah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga termasuk dalam makna zikir. Dan zikir juga disebut, dalam zikir itu juga disebut akan ilmu-ilmu syariat dan sebagainya, maka itu juga namanya zikrullah, itu juga namanya zikir. Maka itulah sebabnya tuan-tuan sekalian, dalam makna zikir ini yang sangat luas konteksnya. Maka dalam qasidah begitulah adanya ciri-ciri ilmu di dalam zikir, dalam qasidah itu sendiri, dan di dalam itu menyebutkan nama Allah dan selawat ke atas Nabi dan memuji para orang soleh, para awliya-awliya, maka itulah makna zikir. Dan sesungguhnya zikir yang kita sebut untuk mengandungi semuanya, merangkumi semuanya, ilmu dan sebagainya, maka itulah ciri-ciri qasidah-qasidah yang terbaik. Dan kebanyakan daripada orang yang menulis qasidah-qasidah itu adalah orang yang telah sampai kepada makam mereka, makam zikrullah yang sangat banyak dan sebagainya, yang mana zikir itu sendiri ialah dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasidah ialah rakap-rakap syair yang mengandungi pujian-pujian kepada Allah, mengagungkan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan membesarkan zatnya yang maha tinggi. Qasidah juga antara ciri-ciri zikir yang boleh membawa kepada keinsafan kita.
kesedaran kita tentang kelemahan diri kita, dan sebagai untuk mengingati Allah sebagai pencipta sekalian makhluk. Qasidah ini kita boleh katakan bahawa satu lantunan, nyanyian ataupun hiburan hati yang membawa manusia ingat kepada Allah Ta'ala. Ia tidak sama dengan perkara-perkara yang dilakukan tetapi tidak mengingati Allah. Maka qasidah membawa manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan qasidah ini ia juga diumpamakan berzikir. Semua qasidah ada 4 ciri ataupun 4 perkara yang terpenting di dalamnya. Yang pertamanya ialah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang keduanya adalah doa kepada muslimin dan muslimat, dan yang ketiganya ialah sesuatu pengharapan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang keempatnya adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izal karim tajalla bismi muntaqimi, Izal karim tajalla bismi muntaqimi, Izal karim tajalla bismi muntaqimi, fa inna min judika dunya wa dharrataha, fa inna min الدنيا وضرتها. Saya sekarang berada di Kampung Hiliran, Kuala Terengganu, dan bersama saya adalah Ustaz Zulkifli bin Zakaria, pegawai dakwah Yayasan Islam Terengganu, kawasan Kuala Nerus. Beliau akan membawa saya ke majlis kasidah yang menjadi amalan penduduk setempat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi boleh ceritakan saya tentang majlis kasidah yang akan kita hadiri ini? Majlis kasidah hari ini kita lakukan sempurna dengan majlis syukur jambul, dan diiringi dengan bacaan kasidah dan alunan kasidah. Kemudian disertai dengan bacaan, kita sama-sama berdiri untuk baca selawat, dan disertakan dengan majlis cukur jambul anak-anak, InsyaAllah. Jadi selain daripada majlis cukur kepala ni, jadi majlis macam manakah di mana kasidah akan dialunkan? Majlis kasidah ini biasanya masyarakat kita di Terengganu ini kita buat sempena dengan majlis ilmu, majlis hari-hari sambutan hari-hari kebesaran Islam, majlis nikah kahwin dan sebagainya. Jadi boleh kita ambil tempat sekarang, insya-Allah. Ya, silakan. Astaghfirullah min qawlin bila amalin, Astaghfirullah min qawlin bila amalin, Astaghfirullah min qawlin bila amalin. Sebenarnya qasidah ni di kampung-kampung jarang mengadakan. Apabila majlis sudah berjanji tak dibawa, tak dibawa. Cuma kita majlis ni dia ada antara dua majlis. Yang pertama dia panggil baca rawi. Lepas baca rawi tu dia ada majlis selawat Nabi kata. Jadi benda ni tertinggal sekarang. Masa dulu, masa saya masa kecil dulu, orang dulu majlis beli itu ni dia ada macam ni, qasidah macam ni. Jadi sekarang dah pupuh kata orang ni. Zikir membawa manusia itu ikhlas kepada Allah,
Zikir membawa manusia itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Zikir juga membawa manusia itu menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Kerana hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya, ia melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, maka orang yang berzikir ingat kepada Allah, maka apa saja amalan yang dia buat pastinya kerana Allah. Kerana itulah yang ada dalam ingatan orang yang berzikir. Kesan adalah dapat melahirkan pengabdian kepada Allah serta mendekatkan diri kepadanya. Bahawasanya hati adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada jasad tubuh badan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada wajah kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang ke dalam hati kita, apa yang kita niatkan. Itulah peranan zikir yang dapat menetapkan hati kita, yang dapat membuang segala sifat mazmumah dalam hati kita. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan sentiasa merasa hadir hati kepada Allah. Dikatakan juga bahawa zikir bermaksud mengulangi sebutan nama Allah dengan hati dan lisan, atau mengulangi sebutan dan ingatan terhadap sifat, hukum, perbuatan atau apa sahaja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Amalan zikir bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan amalan yang boleh membersih dan menyucikan jiwa manusia, mendekatkan diri kepada penciptanya, membuka hijab rohani dan seterusnya mencapai makrifat terhadapnya. Hati ibarat cermin. Semakin bersih dan bening hati kita, maka semakin jelas kita memandang hakikat kebenaran. Namun jika hati kita kotor, akan sukar melihat hakikat kebenaran Allah. Justru zikir menggilap dan menyucikan hati daripada kekotoran sifat tercela. Hati akan mencapai hakikat ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan setelah ia dapat dibersih dan disucikan. Ada seorang sahabat, dia ini bertaubat kepada Allah. Selepas dia ini menyesali di atas perbuatannya, lalu dia berkata, saya ingin bertaubat kepada Allah. Dalam keadaan dia berlagu-lagu menyatakan bahawa kesalahan dia di hadapan Allah, maka dia berlagu-lagu. Ketika itu didapati oleh sahabat Nabi mendengar ia ini bertaubat, mengadu kepada Allah, tapi melalui umpama qasidah. Lalulah Rasulullah SAW mendapat tahu ada sahabat yang menyatakan taubatnya tapi melalui qasidah. Lalu ianya dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peranan zikir dalam kehidupan kita, manusia adalah boleh menyedarkan seseorang hambanya tentang kelemahan diri kita serta mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah. Bila kita ingin melantunkan qasidah, bermakna kita ini menunjukkan rasa rindu kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah. Maka rindu kasih kepada Allah di mana-mana sahaja kita boleh lantunkan, hatta ketika keseorangan, hatta kepada dalam
dalam majlis-majlis umum. Apabila mendengar qasidah-qasidah yang dilantunkan membawa orang-orang ramai akan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka bolehlah kita nak melantunkan qasidah di dalam majlis-majlis ataupun keseorangan. Yang paling penting biarlah lantunan qasidah itu membawa hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana ya Rabbana ya Allah ya Rabbi ya ahla thana ya Allah Rabbana ya Rabbana ya Allah. Amalan zikir bukan hanya amalan ibadah, tetapi juga merupakan amalan yang boleh membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, mendekatkan diri kepada penciptanya, membuka hijab rohani dan seterusnya mencapai makrifat terhadapnya. Berzikir membuatkan seseorang merasakan dirinya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah hati dan jiwa mereka akan menjadi tenang. Firman Allah yang bermaksud, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bahawasanya zikrullah itu dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ia satu ibadat yang dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bila kita berzikir, maka dikaitkan dalam satu ayat Quran, dikaitkan ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah olehmu akan Allah taala akan sebutan yang banyak. Maka di sini banyak ini tidak pernah ditentukan oleh para Rasulullah, tidak menentukan banyak mana kita nak sebut. Para ulama juga tidak menetapkan banyak mana kita nak sebut. Sebutlah banyak mananya. Bahawasanya orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ialah orang yang sempurna hatinya, orang yang salim hatinya. Hanya nak menyalimkan hati, nak menyempurna, nak menyelamatkan hati ini hanya dengan berzikirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu berzikir kepada Allah, maka hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah. Bila seseorang itu hatinya sudah ingat kepada Allah, akan menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang membawa kepada kebaikan, yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara mungkar, maksiat dan sebagainya. Inilah kepentingan zikir. Kerana seseorang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga merasa takut ia kepada Allah Ta'ala. Maka demikianlah para ulama menyeru kepada orang ramai, kepada orang yang beriman, agar sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap ibadat yang dilakukan mesti dalam keadaan berzikir. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Zikir adalah amalan yang sangat berkesan dan berperanan besar dalam pembentukan sahsiah Muslim. Sahsiah yang baik hanya terbina dan terbentuk dengan terbinanya hati yang menjadi wadah keimanan dan ketakwaan. Jumpa lagi insya-Allah seru kasidah. Assalamun alaik dainal anbiya. Assalamun alaik adhkal adhkiya. Assalamun alaik zainal anbiya. Assalamun alaik
الأنبياء السلام عليك لا إله الأنبياء السلام عليك السلام